Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Februari 2022 bersama dengan saya Nusyiha Mama Amin. Bekas CEO Astro Malaysia Holdings Berhad Rohana Rozhat berjanji akan memberi kerjasama penuh atas siasatan SPRM terhadapnya. Ini selepas bekas pegawai Goldman Sachs, Tim Leissner, mendakwa telah menggunakan wang 1MDB bagi membeli rumah bernilai $10 juta untuknya di London. Rohana mengeluarkan kenyataan ringkas tersebut melalui peguamnya seperti yang dilaporkan DH. Terdahulu, utusan online melaporkan dengan memetik sumber, SPRM mengambil keterangan Rohana di Putrajaya pada jam 9 pagi ini. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Dalam keterangannya di mahkamah di New York Rabu lalu, Leissner mendakwa mempunyai hubungan selama 10 tahun dengan Rohana bermula pada 2003 hingga 2013. Leissner mengakui membelikan Rohana sebuah rumah agam di London pada 2013 selepas kekasihnya itu mengugut untuk mendedahkan pembabitannya dalam skandal 1MDB. Dakwa Leissner, Rohana berbuat demikian kerana kecewa dia mahu memutuskan hubungan mereka susulan ingin mengahwini selebriti Amerika Syarikat Kimora Lee Simmons. Baik, kita ke perkembangan di Johor. PKR memutuskan untuk tidak bertindak balas terhadap muda yang bakal bertanding di kerusi Larkin yang diperuntukkan kepada parti itu. Pengerusi PKR Johor, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, keputusan itu dibuat kerana menghormati amanah dan DAP yang memperuntukkan 6 kerusi kepada muda. Sebelum ini, beberapa pemimpin akar umbi PKR memberi amaran bahawa parti itu mungkin bertanding di 6 kerusi berkenaan jika muda meletakkan calon di kerusi yang ditandingi PKR. Semalam muda mengumumkan calon terakhirnya bagi 6 kerusi iaitu Tenang, Bukit Kepong, Parit Raja, Macap Puteri Wangsa dan Bukit Permai. Bagaimanapun ia turut mengumumkan calon ke-7 di Larkin di mana PKR sudah pun mengumumkan Zamil Najwa Arba'in sebagai calonnya. PKR tidak memberi muda sebarang kerusi selepas rundingan di antara mereka gagal. Syed Ibrahim berkata jika muda meneruskan tindakan itu, PKR tidak akan membantu kempen muda dan akan menumpukan jenteranya untuk membantu amanah dan DAP. Sementara itu, Ketua Pemuda PKR Akmal Nasir dalam sidang media bersama calon mereka di Larkin menggesa parti itu kekal fokus untuk memenangi kerusi itu. Warisan yang berpangkalan di Sabah hari ini mengumumkan akan meletakkan 6 calon di PRN Johor. 6 calonnya akan bertanding di Bekok, Johor Jaya, Pekan Nanas, Mahkota, Bukit Batu dan Permas. 5 daripadanya merupakan kerusi PH. Pada PRU ke-14, DAP menang di Bekok, Johor Jaya dan Pekan Nanas, manakala Amanah adalah penyandang mahkota dan PKR di Bukit Batu. Dalam sidang medianya selepas pengumuman calon, Presiden Warisan Syafiq Abdal berkata, walaupun ini penampilan pertama mereka di Johor, dia yakin rakyat akan membuat pilihan yang bijak. Dan di samping itu juga, ini merupakan persediaan kita untuk berhadapan dengan pilihan raya ke-15, mananya inilah titik permulaan kita di Tanah Semenanjung untuk menyediakan struktur parti warisan yang dah pun established di negeri Johor dengan adanya calon-calon wakil kita pada hari ini di peringkat DUN. Dalam pada itu, Syafi'i mengesahkan warisan akan berkempen secara solo tanpa dibantu jentera Pakatan Harapan. Bantuan rakyat ada. Ya, bantuan rakyat. Kita nakkan supaya ada banyak rakyat. I think it's time for us to change the landscape. Bahawa yang penting rakyat. Hari ini kerjasama dengan rakyat ni perlu kita tingkatkan. Jangan hanya kerjasama dengan parti politik yang ada. Kerjasama politik dia tekan butang. Dia ugut. Susah kita. Muhyiddin Yassin mempersoalkan kesediaan Ahmad Zahid Hamidi melakukan sumpah laknat bagi menafikan dia pernah meminta pertolongan
berkaitan kes mahkamahnya. Presiden Bersatu itu turut menegaskan kehadiran Zahid ketika itu turut disaksikan beberapa pemimpin politik yang lain. Saya takut, Ustaz. Bila dengar orang mudah-mudah nak sumpah-sumpah ni. Takkanlah yang bawa fail depan saya tu hantu. Nampak zahir. Ada saksi Tok Guru Nik Hadi di rumah saya pada hari yang sama. Datuk Azmin ada. Dia kata memang saya nampak. Muhyiddin dalam ceramahnya pada 17 Februari lalu mendakwa Zahid mengunjunginya selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan membawa timbunan fail kes mahkamahnya. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata dia tidak akan melayan cabaran Zahid untuk turut melakukan sumpah laknat mengenai pendedahannya sebelum ini. Dengan nama Allah, memang saya saksikan perkara itu berlaku. Dan sewajarnya tidak lagi menjadi persoalan. Nak suruh saya juga nak bersumpah. Bukan main sumpah macam itu. Saya tidak begitu. Pak saya pun Tok Guru, dia tak pernah kata kau apa-apa kau bersumpah. Bersumpah begitu. Tak ada. Berita seterusnya. Duta Ukraine ke Malaysia Alexander Nechitelo hari ini mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin berhubung pencerobohan ke atas negaranya. Bercakap kepada Malaysia kini, dia berasa sedih atas apa yang berlaku di negaranya dengan menyifatkan tindakan itu didorong oleh ego seorang individu. Ketika ini, tentera Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraine di beberapa kawasan menyebabkan pertempuran sengit. Putin mendakwa operasi ketenteraan khas itu bertujuan untuk melindungi orang ramai daripada pembunuhan beramai-ramai yang didakwa dilakukan kerajaan Kiev di timur Ukraine. Bagaimanapun dakwaan Putin itu disifatkan tidak berasas. Ditanya sama ada konflik itu boleh dielakkan, Nechitelo berkata ia tidak akan berlaku sekiranya Ukraine adalah anggota NATO susulan pencerobohan Rusia sebelum ini. Duta itu juga memberi amaran bahawa pencerobohan terhadap Ukraine mungkin menyebabkan komplikasi tidak berkesudahan terhadap negara-negara jiran Rusia yang lain dan membawa kepada konflik serantau. Sementara itu, dalam wawancaranya bersama stesen radio BFM hari ini, Nechitelo menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tampil dengan pendirian yang lebih jelas dan mengecam serangan Rusia itu. Untuk rekod, pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh oleh pasukan pro-Rusia ketika melalui ruang udara Ukraine pada 17 Julai 2014 dan mengorbankan semua 258 kru dan penumpang. Gegaran dirasai di sekitar Lembah Kelang pagi ini susulan gempa bumi yang menimpa Sumatera Barat, Indonesia. Jabatan Meteorologi Indonesia melaporkan gempa pada magnitud 6.2 dikesan dekat Bukit Tinggi pada kira-kira jam 9.39 pagi waktu Malaysia. Berdasarkan ciapan di Twitter, jabatan itu bagaimanapun mengesahkan tiada risiko berlaku tsunami. Sementara itu, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, selain Lembah Kelang, gegaran turut dirasai di Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Beberapa bangunan tinggi dilaporkan telah memindahkan penghuninya apabila gegaran melanda. Warga maya turut memuat naik video dan gambar yang memaparkan mereka terpaksa keluar dan berkumpul di pekarangan bangunan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa turut memuat naik 2 video yang menunjukkan kaki tangan kementerian itu yang turun keluar daripada bangunan ketika gegaran berlaku. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.